Okey, jadi skop ajaran Islam ini terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama sekali ialah akidah yang bermaksud keyakinan kita yang tersimpul mati. Maksudnya dah betul-betul putus dah keyakinan kita kepada Allah, ada dinyatakan dalam rukun iman ataupun dalam perbahasan ilmu akidah. Yang keduanya ialah skop dia ialah syariah ataupun cara ataupun kita katakan sebagai jalan ataupun dikatakan sebagai cara. Itu syariah, dan dalam ni lah syariah macam mana cara nak ibadah kita bincangkan dalam ilmu syariah, cara nak berpuasa. Maksudnya penyerahan diri tadi tu kan yang telah dinyatakan tadi ada cara gaya yang tertentu Allah Ta'ala tetapkan. Macam mana kita nak belajar? Kita kena belajar dalam ilmu syariah dan sumbernya tentulah daripada Nabi yang menerima wahyu, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang terakhir sekali ialah skopnya ialah keadaan akhlak kita, iaitu keadaan kejadian diri batin kita ataupun melibatkan perasaan ataupun elemen hati kat sini. Jadi akidah ni melibatkan elemen akal, maksudnya keyakinan kita kepada Allah sehingga macam tidak ada syak, tidak ada ragu, tidak ada sangkaan-sangkaan yang agakkan, tak ada. Memang 100% bulat yakin. Itu dalam bicara ilmu akidah. Untuk apa tu? Untuk akal kita. Syariat ni merupakan jalan ataupun cara yang dipraktiskan secara zahir, secara amalan fizikal kita. Cara bermuamalat bagaimana, berjihad macam mana, menjalankan pentadbiran negara bagaimana, semua itu ada dalam ilmu syariah. Dan yang ketiga dia ialah merujuk kepada hati kita ataupun roh kita, yang melibatkan keadaan-keadaan batin kita. Inilah terhurainya keadaan ataupun bicara-bicara ilmu tentang sifat mazmumah, sifat mahmudah ada dalam skop akhlak ni. Jadi ini merupakan skop ajaran Islam. Jadi apabila ada elemen akal, elemen fizikal jasadiah kita dan elemen hati, apabila tiga-tiga itu sinkronis dengan apa yang Nabi SAW bawakan, maka berlakulah sebenarnya apa yang kita katakan penyerahan yang sejati kepada Allah. Jadi dalam surah Al-Ma'idah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, perkataan din kat situ kan, wa atmamtu alaikum, dan aku telah sempurnakan ke atas kamu nikmat-nikmat aku, wa raditu lakumul islam madina, dan aku redha untuk kamu semua ni umat Islam, Islam sebagai agama kamu, sebagai jalan hidup kamu, sebagai bentuk penyerahan diri kamu. Jadi dalam kuliah kita yang pertama ni, memang kuliah ni pendek-pendek 5 minit. Jadi dalam keseluruhan topik tentang penghuraian Islam sebagai ad-din ni, kita nak memahami bahawa apabila kita ni merujuk diri kita sebagai seorang yang beragama Islam, dia bukan sekadar beragama dalam bentuk warisan, dalam bentuk budaya, dalam bentuk Islam setakat dalam IC, tak. Dia berada dalam keadaan penyerahan yang secara sukarela dan juga sedar. Itu maksudnya kita beradin ataupun beragama dengan dinul Islam. Okay. Yang keduanya ialah kita nak menyatakan dalam penghuraian kali inilah tentang keinsafan dan kesedaran diri kita bahawa kita ni sebenarnya ada hutang dan keadaan kita ni sentiasa berada dalam keadaan yang bergantung, terikat kerana adanya ikatan keberhutangan kita dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak sedar dan kita nak betul-betul menghayati walaupun Allah Ta'ala ni dia penguasa, penghukum, maha agung, dia memiliki setiap sesuatu yang ada kat bumi ni, tetapi Allah Ta'ala ini sangat penyantun dan sangat lemah lembut kepada kita. Yang keempat, kita nak meyakini bahawa sebenarnya apabila kita ada ada sensitiviti sayang kepada Islam, maka seharusnya makin sayang kita kepada Nabi. Sebab segala perkara yang kita nak buat dalam agama Islam ni sebagai satu bentuk penyerahan diri kita kepada Allah, benda tu semuanya takkan kita tahu kalau kita tak diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi makin kita sayang kepada Islam, maksudnya perlu makin sayang kepada Nabi SAW dan perlu lebih committed untuk mengikuti baginda dan memperjuangkan sunnah-sunnah baginda. Dan yang terakhir sekali, kita nak nyatakan dalam kuliah kali ini, apabila kita faham tentang maksud ad-din dan dia mestilah berterusan sepanjang kehidupan kita, maka kita harus sahaja bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu supaya makin faham, makin menghayati dinul Islam.